Selamat pagi semua, nama saya Lee Xingri dan hari ini saya akan membentangkan tajuk penghayatan etika dan peradaban. Objektif pembentangan ini adalah untuk meneroka kepentingan etika dan peradaban terutamanya dalam konteks Malaysia. Etika dan peradaban memainkan peranan penting dalam membentuk masyarakat kita, mempengaruhi cara kita berinteraksi antara satu sama lain, serta membina sebuah negara yang harmoni. Dalam pembentangan ini, saya akan membincangkan secara etika dan peradaban, perspektif dan berbeza mengenai etika, peranannya dalam kehidupan seharian, serta bagaimana perlembagaan Malaysia menjadi asas kepada perpaduan negara. Mari kita mulakan dengan memahami bagaimana etika dan peradaban berkembang dari masa ke masa. Sejarah dan konsep etika dan peradaban di Malaysia, etika dan peradaban telah berkembang sejak zaman dahulu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti adat rizal, penjajahan dan usaha pembinaan negara secara umum. Garis masa etika dan peradaban di Malaysia boleh dibahagi kepada tiga peringkat utama: pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial. Pada zaman pra-kolonial, masyarakat Malaysia nilai-nilai yang berbasiskan kepada sistem kesultanan dan adat rizal tempatan. Adat seperti gotong royong, hormat kepada orang tua dan kepatuhan kepada raja menjadi asas kehidupan seharian. Hukum kanun Melaka dan undang-undang adat digunakan sebagai garis badan dan kehidupan masyarakat memastikan keadilan ketertiban sosial. Selain itu, kepercayaan agama seperti Islam memainkan peranan penting dalam membentuk norma moral masyarakat. Ketika zaman kolonial, kehadiran penjajahan British membawa perubahan besar kepada sistem nilai dan peradaban masyarakat tempatan pentadbiran kolonial, memperkenalkan undang-undang berasaskan sistem barat serta membentuk sistem pendidikan yang berbeza mengikut kaum. Ini menyebabkan perbezaan kedalam dalam tahap pendidikan dan peluang ekonomi serta antara masyarakat Melayu, Cina dan India. Sistem ekonomi yang diperkenalkan juga menyaksikan pemisahan pekerjaan berdasarkan kaum dengan orang Melayu lebih tertumpuk dalam sektor pertanian, orang Cina dalam perompongan dan perniagaan serta orang India dalam pelantangan. Perubahan ini memberi kesan kepada perpaduan sosial dan nilai tradisional yang dipegang oleh masyarakat sebelum ini. Selepas mencapai kemerdekaan, Malaysia memasuki era pasca-kolonial, di mana usaha pembentukan identiti kebangsaan dan penyatuan raya menjadi keutamaan. Hukum negara diperkenalkan pada tahun 1970 sebagai asas dalam membentukkan masyarakat yang harmoni dan beretika. Pendidikan moral dan pendidikan Islam turun dimasukkan ke dalam sistem pendidikan untuk membina nilai-nilai mulia dalam kalangan pelajar. Selain itu, dasar ekonomi baru diperkenalkan untuk mengurangkan jurang sosial ekonomi antara kaum dengan merambah untuk memastikan keadilan sosial dan memperkokohkan perpaduan negara. Secara ke, sorry. Ketika zaman kolonial, kehadiran penjajahan British membawa perubahan besar kepada sistem nilai dan peradaban masyarakat tempatan. Pentadbiran kolonial memperkenalkan undang-undang berasaskan sistem barat serta membentuk sistem pendidikan yang berbeza mengikut kaum. Ini menyebabkan perbezaan kedalam dan tahan pendidikan dan peluang ekonomi antara masyarakat Melayu, Cina dan India. Sistem ekonomi yang diperkenalkan juga menyaksikan dan memisahkan pekerjaan berdasarkan kaum. Dengan orang Melayu lebih tertumpuk dalam sektor pertanian, orang Cina dalam perompongan dan perniagaan, serta orang India dalam perlantangan. Perubahan ini memberikan kesan kepada perpaduan sosial dan nilai tradisional yang dipegang oleh masyarakat sebelum ini.
Lepas mencapai kemerdekaan, Malaysia memasuki era pasca kolonial, di mana usaha pemantapan identiti kebangsaan dan penyatuan rakyat menjadi keutamaan. Rukun negara diperkenalkan pada tahun 1970 sebagai asas dan membentuk masyarakat yang harmoni dan beretika. Penghayatan etika dalam masyarakat. Etika memainkan peranan penting dalam setiap peringkat masyarakat. Pada peringkat individu, nilai-nilai seperti kejujuran, tanggungjawab dan disiplin membentuk kepribadian seseorang. Apabila individu mengamalkan etika yang baik, mereka lebih dipercayai dan dihormati dalam masyarakat. Dalam keluarga, etika diterapkan melalui ajaran ibu bapa, nilai seperti hormat menghormati, kasih sayang dan tanggungjawab diajar sejak kecil. Keluarga yang mengamalkan etika yang baik akan melahirkan generasi yang lebih berakhlak. Dalam komuniti, etika membantu dalam membentuk hubungan yang harmoni. Sikap tolong-menolong, bertolak ansur dan bekerja sama penting untuk dalam membina masyarakat yang aman. Semangat gotong royong dan kepedulian sosial memperkukuhkan hubungan antara individu. Pada peringkat nasional dan global, etika berkaitan dengan undang-undang dan hak asasi manusia. Perlembagaan Malaysia memastikan keadilan dalam kesejahteraan rakyat. Dalam konteks negara perlu mengamalkan etika dan hubungan diplomatik dan perdagangan antara bangsa. Secara keseluruhan, penghayatan etika dalam masyarakat memastikan kestabilan, perpaduan dan keharmonian di semua peringkat kehidupan. Perlembagaan sebagai wahaya etika dan peradaban. Perlembagaan Malaysia adalah asas kepada perpaduan dan kestabilan negara. Ia mengandungi prinsip yang memastikan hak tanggungjawab setiap rakyat dihormati. Salah satu peranan utama perlembagaan ialah mengekakkan keharmonian antara kaum melalui dasar-dasar yang adil. Melalui Perkasa 153, keistimewaan Bumi Putra dipelihara, manakala hak kaum lain tetap dihormati. Ini membantu dan membina masyarakat yang seimbang dan saling menghormati. Selain itu, perlembagaan menempatkan kebebasan beragama dan hak asasi manusia yang menjadi tunjang kepada perpaduan nasional. Perlembagaan juga peranan dalam membentuk nilai etika dan peradaban dalam pentadbiran negara. Prinsip kedaulatan undang-undang memastikan keadilan ditegakkan tanpa mengira latar belakang seorang. Dengan adanya perlembagaan, rakyat dapat hidup dalam suasana yang aman dan beretika. Kesimpulan, secara keseluruhan, etika dan peradaban memainkan peranan penting dalam membentuk masyarakat yang harmoni dan berdaya maju. Sejarah dan konsep etika membantu kita memahami nilai-nilai yang membentuk identiti negara. Perlembagaan pula berfungsi sebagai asas utama dalam memastikan kestabilan dan keadilan sosial. Memahami dan menghayati etika serta peradaban bukan sekadar teori, tetapi perlu diamalkan dalam kehidupan seharian dengan sikap saling menghormati dan mematuhi nilai-nilai moral yang baik. Kita dapat mewujudkan masyarakat yang lebih bersatu dan progresif.